disebabkan daripada hasrin. Hasrin ni mana? Terkepung. Has mana? Ditahan. Maksudnya apa? Ada contoh dalam perjalanan haji tu, tiba-tiba contoh kita panggil apa? Hijack. Aeroplan kita ni. Maksudnya dipalingkan. Maksud tu dikepung lah tu. Maksudnya tak boleh dihasam, mana dia tegah kita tu. Okey? Maksudnya apa? Orang yang tak sempat wukuf tu ada kadang-kadang sebab sakit, ada kadang-kadang sebab tertidur ke, okey, terlupa katnya dia tengah syok-syok, tahu lupa. Itu wajib qada. Ada pun sebab tu kata wajib hanya saja tu lil hasr. Hasr kena faham, bila hasr ni kat sini jelah. Hanya saja wajib qada pada luput iaitu pada luput wukuf dan Arafah itu yang tidak disebabkan, okey, daripada sebab hasr, dikepung ataupun ditahan. Okey. Fa in uhsira syakhsun, dan jika ditahan seseorang ditegah atau dikepung oleh seseorang, wa kana lahu tariqun ghairul lati waqa'a al-hasru fiha, dan adalah bagi syakhsun itu tu tariqun, satu jalan lain yang ghairul lati waqa'a al-hasru fiha, jalan lain yang tidak berlaku kepungan ataupun penahanan padanya fillati. Tariq dia boleh muzakkar, boleh muannas. Fiha fillati. Okey. Lazimahu sulukuha, wajib akan dia tu oleh melalui akannya. Tariq ghairil lati waqa'a al-hasru fiha. Maksudnya dia ada dua jalan. Jalan yang biasa orang lalu ni ada rompakan ataupun kepung penahanan semuanya. Tak boleh nak pergi teruskan pergi haji. Maka dia ada jalan kedua. Wajib jalan kedua. Okey. Wa in ni apa? Dia punya ghayah dia tu. Wa in alimal fawata. Dan jika yakin ia. Wa in alima ay wa in aiqana. Dan jika yakin ia akan fawat. Fawat ni maksud apa? Tak sempat. Sekalipun dia yakin, kalau aku lalu jalan kedua dia pun confirm tak sempat wukuf dan Arafah, wajib kena lalu juga. Okey, wajib kena lalu juga. Okey. Kemudian fa in mata, dan jika mati ia orang yang uhsir ini, lam yaqdi anhu fil asah. Okey. Nah, saya tidak diqada ganti daripadanya fil asah, pada pendapat yang lebih sahih dalam mazhab Syafi'i. Orang yang dikepung ni, okey, so dia ni inilah tak sempatlah melakukan ibadat haji tu. Okey, kemudian bila dia mati tak perlu badal haji tu. Okey. Berbeza dengan orang yang tadi tu, yang yang tak sempat fatahul wukuf bi Arafah tu dengan sebab sakit ataupun tiada uzur, maka dia wajib qada. Okey. Kemudian dia meninggal, wajib gantikan. Okey. Untuk orang yang fatahul wukuf fi Arafah dengan sebab ihsar, maka tak wajib qada, ganti daripada dia tu, pada pendapat yang lebih sahih. Ingat benda-benda fake macam ni ingat kalau bagi dalil kan, ingat kalau belajar semata-mata mengaji hadis je, contoh buat dalam hadis hukum kata tak perlu kepada mazhab sebab hadis-hadis pun banyak, hadis ahkam tu banyak, cuba tak ada ahkam tu simple kan. Okey. Sebab tu dalam masalah fiqhul hadis ni bukan masalah orang kata bila pandai hadis pandai fiqh semua, tak lazim, tak ada kelaziman langsung. Okey. Boleh inilah tengok manaqib bagi Imam Syafi'i. Tengok kitab Manaqib Asy-Syafi'i yang dikarang oleh Imam Ibnu Hatim Ar-Razi dan juga dengan Imam Al-Baihaqi. Tu imam yang agung. Okey. Bahkan sebagian ulama tu menyebut antara orang yang paling banyak pahala dia, okey, paling banyak pahala dia, ulama yang paling banyak pahala dia Imam Syafi'i. Kenapa? Dengan sebab dia orang boleh faham Al-Quran dan Sunnah dengan baik, dengan tepat, dengan kefahaman yang sahih. Okey. Begitu ya, orang yang amalkan mazhab dia tu. Tengoklah kita solat apa seminggu tak ada saham tu. Sebab tu Rasulullah orang yang paling banyak pahala. Sebab man dalla ala khairin ka fa'ilih. Nabi menunjukkan jalan. Suruh solat apa semua tu, kita solat berdasarkan panduan daripada Nabi. Okey.
Jadi kita solat Nabi dapat. Sebab tu kena jadi orang yang adalu ala khairin. Buatlah sesuatu yang kita jadi yang kata apa? Perintis atau pemicu untuk melakukan benda-benda yang baik. Okey? Supaya nanti banyak pahala kita. Majlis-majlis macam ni tengok ni. Tapi antaranya apa? Ni majlis ngaji yang banyak macam ni kat sini je. Nak bagi kita antum ni. Antum ngaji sini ni kira banyak lah ni kiranya. Paling banyak lah ni kan. Maksudnya pagi ada, petang, malam 3 kita dah perform lah tu. Balik Malaysia nanti tak ada benda-benda macam ni. Antum semangat sebab apa? Ada kawan-kawan tengok bersama-sama pergi dakwah. Ada orang. Antum akan menghadapi satu sesuatu kat Malaysia nanti. Orang buat pengajian tengok. Alah siapa dia ni? Tak ada orang macam lalas. Tempat dekat sana jauh, kena naik kereta jauh-jauh, kena tempat menginap pun tak ada sediakan dan sebagainya. Last mati macam tu je. Suasana tak ada ngaji-ngaji. Tengoklah Azahirah kebanyakan di Malaysia sekarang tu, apa nasib mereka? Tak bernasib. Tak bernasib. Siapa kata bernasib? Panggillah siapa? Satu yang bernasib baik. Maksudnya dia boleh teruskan pengajian dengan apa yang dia nak. Sini kan apa kita nak semua dapat. Nak usul fiqh, nak apa semua ada. Kat Malaysia terpaksa buat muzakarah. Jumlah muzakarah. Muzakarah. Negara mula 10 orang. Inilah 30 orang. Mana dah? Ada ke itu? Habis dah. Nampak tak? Sebab semangat lagi nak buat kitab-kitab besar-besar macam ni. Nak buat kitab besar-besar macam ni. Contoh, nak Fathul Qorib daripada awal sampai habis pun ingat senang ke? Alfiah, tak kena harap dah. Banyak perjuangan tentang Alfiah tu kat Malaysia. Profesor ke doktor apa, suka jalan. Mungkin labik yang besar-besar, suka jalan. Tak ada orang. Nampak tak? Masing-masing dah sibuk. Okay? Itu pun ingat, bila tiap-tiap orang dah sibuk, jangan istidlal dengan cara orang jahil. Dalam surah Ar-Rahman tu, kullu yawmin huwa fi sya'n. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Ada sebahagian sebab ni seorang apa? Yalah, asatizah Salafi Wahabi. Kesian tengok. Ketika raja tafsir. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Kullu yawmin, pada tiap-tiap hari, huwa fi sya'n. Dia dalam kesibukan. Huwa fi sya'n. Okey. Kemudian pelajar dia tanya, dia ni siapa? Dia kata, makhluk ke, orang ke, ataupun Allah? Dia kata, nak kata Allah, huruf D kat sini huruf kecil. Faham tak? Ngaji tafsir guna terjemahan. Dalam terjemahan tu, tiap-tiap hari dia dalam kesibukan. Penanya anak murid dia tanya, ni ada live ni. Tapi bukan kerja kita lah nak secara umum macam tu. Nampak tak? Okay? Boleh je, menanglah kita. Memang salah betul lah dia tu. Memang kena gelak, tapi apa niat kita sebarkan benda-benda macam tu? Hanya semata-mata nak macam dia dikeji apa semua. Kan tu. Okay? Cuma bagi peringatan. Benda tu ada tak? Dah wakil dah. Kita boleh tengok kat Facebook. Jadi anak boleh tanya, kullu yawmin huwa fi sya'n. Dia tu. Ketika dalam tafsir tu dia kata, siapa dia tu kembali merujuk kepada siapa? Allah ke atau manusia? Tiap-tiap hari dia dalam kesibukan. Yang ustaz tu lah. Okay? Kemah lah. Pakai macam-macam syekh pun semua tu. Dia kata kalau kita nak kata Allah, dia tu Allah sesuai dengan kesibukan, tapi dalam buku ni D dia kecil. Kau nak kata Allah kena D ni kena huruf besar lah. Si Marifah. Apa beralih dengan D kecil, D besar macam tu tu? Kalau sampai peringkat macam tu antum kemah macam mana? Sebab tu orang macam ni yang jenis kemah nak kepada Quran dan hadis semua. Tapi bila macam ni dah silap, nak faham pun kau dah macam masalah, janganlah kepada terjemahan. Kau tengok pula, boleh pula iktimat pada huruf besar, huruf kecil. Tengoklah kepada kitab tafsir. Nampak tak? Sebab tu kena ada ulama tafsir. Walaupun kita nampak hebat, tengok, okey, sebab biar tak silap situ tu. Okey? Ingat, taqawul di atas Nabi sahaja dah macam mana? Nampak tak? Taqawul, mereka-reka maksud apa? Mengatakan sesuatu yang orang tak kata, tu taqawul. Okey? Bagaimana pula dengan Allah? Ada juga yang seorang akhwat, tak kata akhwat lah, seorang perempuan remaja kat Malaysia, dia boleh buat dialog pula. Kita ni macam ni nanti ke akhirat nanti Allah tanya, dia buat, Allah, kenapa kamu macam ni? Dia buat dialog macam dia suka hati buat macam tu je. Dia bahaya macam tu. Okey?
menisbahkan sesuatu yang tidak sabit, maksudnya tahu mana kata Allah kata macam tu apa semua tu. Dia buat dialog macam suka-suka hati dia. Wala'iyadzubillah. Okey. Okey, wa alaihi ma'al qada al-hadiyu. Dan bagi orang yang tak sempat, okey, yang tak sempat wukuf di Arafah, okey, wajib di atasnya selain daripada melakukan umrah tu, tak kiralah sama ada yang kat sini, hukum dia kat sini ni termasuk yang fawat dengan sebab ihsar ataupun uzur syar'i. Okey, wajib di atasnya juga ma'al qada, serta qada al-hadiyu, iaitu mana al-hadiyu tu mana sembelih binatang, okey, untuk diberikan kepada ahlu Makkah. Okey, wa yujadu fi ba'dhin nusakh ziyadatun, dan ada, ingat kalimah yujadu, tengok dia ambil dia masdar daripada mana. Kalau ambil masdar daripada wujud, ni kena pandai juga ni. Ni sebab ada ramai pelajar baru, dia kata Allahu mawjud. Terjemah apa? Mawjud maf'ul. Isim maf'ul. Allah yang diadakan, yang diwujudkan. Mana Allah diwujudkan? Maksudnya ada yang yang mewujudkan Allah lah. Apa tak? Siapa nak jawab? Mawjud. Allahu mawjud. Apa nak jawab? Mawjud tu kalimah apa? Nak terjemah dengan apa? Mula terjemah, lepas tu kalimah apa? Kalimah musarraf. Dok kemah Allah mawjud. Yalah, siapa ingkar kewujudan Allah, kafir lah. Mawjud tu apa? Kalimah apa dalam ilmu saraf? Isim maf'ul, khalas. Okey. Jawapannya khalas lah. Bila kata Allah mawjud di tempat macam ni mana isim maf'ul, khalas jawapan dia. Mawjud, bila kata Allah mawjud tu isim fa'il. Isim fa'il. Di atas rupa isim maf'ul. Di sana ada fi'il yang lazim, yang mesti dalam keadaan fi'il bina majhul, tapi makna dia bina maklum. Seperti ada, wujida, yujadu wujudan fahuwa mawjud. Boleh kata ada, wujida, yujadu wujudan, ambil maksud dia wujudan, fahuwa mawjud. Adapun jikalau ambil daripada wujdan, jumpa atau temui, ambil daripada maudhi dia wajada yajidu wijdanan fahuwa wajidun wa dzaka mawjud. Tengok, so mawjud jikalau ambil daripada wujud, dia tu isim fa'il dengan makna yang ada, al-muttasifu bil wujud. Dia kalau ambil daripada wijdan, ia isim maf'ul, mana yang dijumpai, yang ditemui. Okey, kena faham macam tu. Sebab apa? Sebab dah berlaku dah. Seorang profesor tak boleh nak jawab. Ketika anak murid ditanya, mawjud tu apa? Isim apa? Dia kata isim maf'ul. Tapi takkan kata Allah diwujudkan? Ya tak juga Entah apa jawapan dia, tapi ngarutlah jawapannya. Okey? Cok, ingat benda sini, ingat paling senang. Kaedah paling senang kita nak belajar dan selamat dunia dan akhirat. Bila orang tanya, kalau tak tahu cakap tak tahu je. Selamat dunia akhirat antum. Kita boleh belajar daripada Habib Abdul Rahman hari tu ketika daurah kita Ar-Risalatul Jami'ah wa Tazkiratun Nafi'ah. Ketika anak tanya tu, ingat soalan anak apa? Soalan anak? Apa dia? Tengok qaid itu kan ghibah tu. Dia kata di antara maksiat berkaitan dengan jawarih tu, okey, itu ghibah mulut ni, lisan tu ghibah. Apa tu ghibah? Zikruka akhakal muslima bima yakrahu. Sebut oleh engkau, tu maksudnya idafah kepada fa'il. Zikruka akhaka al-muslima. Sebut oleh engkau akan saudara engkau yang Islam dengan perkara yang dia tak suka. Okey? Dalam Bahjatul Wasail, wa in kunta sadiqa. Cakap benda tu benda betul sekalipun, tapi kita cakap benda yang dia tak suka.
Itu namanya ghibah, kayak mengumpat. Ghaibah lain, ghibah. Lepas tu ana tanya, Habib, adakah muslim di sini qaid ataupun tidak? Dzikruka akhakal muslima. Maknanya adakah di sini qaid? Apa maksud kalau kata qaid? Ia bermaksud jika kalau kafir, mana kita mengumpat istilahnya mengata orang kafir benda yang dia tak suka, adakah termasuk daripada ghibah ataupun tidak? Tapi waktu kan macam daurah mana nak sempat apa semua tu, bila tanya macam tu apa jawapan Habib? Dia bukan boleh terus jawab macam tu. Tu. Itu sampai kita tahu. Aku tak pasti lagi hal ni. Lepas tu dia minta syarah. Nampak? Nak kata apa? Hati-hati. Kan Habib bagi tahu tentang masalah ilmu ni dari segi ikhlas, masalah hubungan kita, tanda orang ikhlas tu beramal dengan ilmu dan sebagainya, nak taqarrub dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Kita boleh belajar daripada situ. Bagi anak cukup dengan satu pelajaran tu dah boleh, masya-Allah. Mana ni yang kita asal tanya boleh jawab brum. Nampak tak? Okey, cukup dengan apa? Ihtiyat. Maksudnya apa? Ada warak atau warak tu. Okey? Warak bukan semestinya kena jalan tunduk bawah. Okey, bukan yang tu warak tu. Okey? Okey, wa alaihi ma'al qada al-hadi. Wa yujad fi ba'd an-nusakh ziyadatun, dan ada boleh kat sini boleh kata ada ziyadatun tu i'rab jadi fa'il. Sebab apa tak kata tujad? Pertama sebab ziyadah tu ialah apa? Ziyadah tu apa? Muannas majazi, bukan muannas hakiki. So dia boleh nak tazkirkan fa'il. Yang kedua ada fasil. Boleh ziyadatun i'rab jadi naib fa'il. Wa yujad, iaitu diambil daripada wijdan, dan ditemui pada beberapa nuskhah ditemui akan ziyadatun, tambahan pada ibarat lah, ziyadatun fil ibarah wahia, iaitu wa man taraka ruknan, barang siapa yang meninggalkan ia akan satu rukun haji, mimma yatawaqqafu alaihi al-hajju, daripada rukun yang tawaqqafu alaihi al-hajju, yang terhenti di atas semua itu oleh haji. Mana tanpa ada dia tu haji tak ada. Okey, lam yahilla, saya tidak halal ia. Okey, tidak mana lam yahilla ay lam yakhruj, tidak keluar ia. Lam yahilla min ihramihi, tidak keluar ia daripada ihramnya, hatta ya'tiya bihi, sehinggalah dia mendatangkan, hatta ya'tiya, sehinggalah dia mendatangkan dengannya, okey, biruknin itu tu. Wala yujbaru dzalika rukni bidamin. Okey, dan tidak ditampung akan demikian rukun yang telah ditinggalkan itu dengan dam. Okey, wa man taraka wajiban, ini khulasalah. Wa man taraka wajiban, dan barang siapa yang meninggalkan ia akan wajib, iaitu min wajibatil haji, satu wajib daripada segala wajib haji, lazimahud damu, lazim akan itu oleh dam. Okey, wa sayati bayanu ad-dami, dan lagi akan datang penjelasan tentang dam. Wa man taraka sunnatan min sunanil haji, dan barang siapa yang meninggalkan ia akan satu sunnah daripada sunnah haji, lam yalzamhu bitarkiha syai'un, tidak lazim, tidak wajib dia akan at-tarik bitarkiha, dengan sebab meninggalkan sunnah, syai'un, sesuatu pun. Okey, wa zahara min kalamil matni, dan zahir daripada kalam matan, al-farqu, zahir oleh perbezaan, bainar rukni wal wajibi was sunnah, berbezalah daripada kalam matan itu, jelas perbezaan di antara rukun haji, wajib haji dan sunnah haji. Masuk kepada dam, masalah dam. Okey, ni pantang larang dia, ni kena bayar dam. Faslun, ini satu fasal fi anwa'id dima'il wajibati, pada segala bagai dam yang wajib, fil ihram, pada ketika ihram, bitarki wajibin, okey, dengan sebab meninggalkan satu perkara wajib, au fi'li haramin, ataupun melakukan perkara haram. Dekat sini tengok ni. Ni dalam yang nak cerita dulu, yang Baba Liskam hafizallahu taala, yang seorang tak berhati dengan dia tu, kritik macam mana dengar kalian Baba baca dalam matan Sanusi tu, tentang bi fi'li muharramin. Okey, bi fi'li muharramin dalam masalah nubuwat tu, amanah tu. Baba baca bi fi'li muharramin, baca dengan idhafat. Waktu dia kata salah ni, lagu mana salah ni, tengok dalam kitab sebut bi fi'lin muharramin.
Kena tibai macam tu je, sedih orang tu. Okey. Beza tak ni? Okey, anda cuba tengok ni. Apa perbezaan fi'lin haram dengan fi'li haram? Bitarkin wajibin, kalau antum baca, dengan bitarki wajibin. Kena beza tu, tak nampak beza. Tak nampak beza tu bahaya sikit. Bitarki wajibin, dengan meninggal akan wajib, meninggalkan akan wajib. Bitarki idhafat masdar kepada maf'ul, dengan meninggalkan akan satu benda wajib. Au fi'li haram, ataupun dengan melakukan akan satu perkara yang haram. Okey. Maka sebabnya ni dua je untuk dam ni. Okey, kita akan bahas panjang ni. Sama ada dia meninggalkan benda wajib, iaitu wajib haji, ataupun dia melakukan perkara yang haram, muharramat. Okey. Waddima'ul wajibatu, dan bermula dam-dam yang wajib ia fil ihram, pada ketika ihram, khamsatu asya'a, ialah 5 perkara. 5 perkara. Okey. Ini secara ijmal. Okey. Secara detail, sebab-sebab dia tu ada 9. Ada 9. Okey. Ada 9 bagai, ada 9 jenis bagi dam. Okay, yang pertama, tulis damut tamattu'. Damut tamattu'. Dam tamattu', iaitu bila melakukan haji secara tamattu', maka dia kena bayar dam. Yang kedua, damul qiran. Dam bagi haji yang lakukan secara qiran. Okey. Yang ketiga, damul fawat. Dam bagi luput, iaitu luput apa? Luput wukuf di Arafah. Okey. Kemudian damu tarki ma'murin bihi. Dam dengan sebab meninggalkan sesuatu yang disuruh dengannya. Apa beza makmur dengan makmurun bihi? Apa beza dia? Siapa tak tahu lagi beza antara makmur dengan makmurun bihi? Angkat tangan. Okey, makmurun bihi perkara kena kepada ibadat yang disuruh dengannya. Makmur mukallaf itulah. Allah amir, diri menyuruh semua tu amrun. Kena beza. Sebab tu dalam Al-Quran, innallaha ya'muru bil 'adl. Okey, ya'muru bil 'adl. So al-'adl itu ialah ma'murun bihi, sebab tu ada ba. Lepas tu bila ketika dalam bentuk masdar, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Okey, ai bi an tu'addul amanat, ada bi. Okey, ada ba tu. Sebab tu makmurun bihi. Sebab menunaikan amanah tu ialah makmurun bihi. Kita ni mukallaf ni, manusia ataupun jin, okey, makmur, okey, yang disuruh. Sama juga di sana ada amir yang menyuruh, Allah ataupun Nabi SAW. Kemudian amr, suruhan tu sendiri tu. Kemudian ada makmur, mukallaf. Kemudian ada makmurun bihi. Begitu juga dengan nahyun. Allah atau Rasul itu ialah nahi, yang melarang. Kemudian larangan itu namanya nahyun. Kita ni manhiyun, yang dilarang. Yang dilarang mana seperti zina, meninggalkan solat, melakukan liwat dan sebagainya, itu namanya manhiyun an. Kena pandai ta'bir macam tu. Okey. So tadi itu ada 9 bagai dam. Yang pertama damut tamattu', yang kedua damul qiran, yang ketiga damul fawat, yang keempat damu tarki ma'murin bihi, meninggalkan perkara yang disuruh dengannya. Kemudian damul halqi wal qalam, dam dengan sebab cukur ataupun wal qalam, qalmi, iaitu cabut. Okey, damul halqi wal qalmi, cabut. Okey, seperti cabut tumbuh-tumbuhan di tanah haram. Kemudian seterusnya damul ihsar. Dam dengan disebabkan dikepung ataupun ditahan. Kemudian damu qatlis said. Dam dengan sebab bunuh akan binatang di tanah haram. Kemudian damul jima'. Dam dengan sebab jima' ketika ihram.
Dan yang terakhir, damul istimta'. Dam istimta'. Dam dengan sebab mengambil kesedapan. Istimta' kalau di pondok tu terjemah dengan mengambil kesedapan. Iaitu muqaddimah jima' tu lah, cium, peluk dan sebagainya. Okey, itu 9 jenis dam. Okey, kembali kepada kita. Waddima'ul wajibatu fil ihram khamsatu asya'. Ahaduha ad-damul wajibu bi tarki nusukin. Iaitu dam yang wajib dengan sebab batu sababiyah, dengan sebab meninggalkan akan satu nusuk. Nusuk jamak apa mufrad? Jamak dia manasik. Okey, khudhu anni manasikakum. Dengan sebab meninggalkan satu nusuk, ai tarki ma'murin bihi. Meninggalkan satu perkara yang dituntut dengannya, disuruh dengannya, iaitu min wajibatil haji itu. Katarkil ihram minal miqat, seperti meninggalkan ihram di miqat. Okey. Dekat sini ihram minal miqat itu wajib. Adapun semata-mata ihram itu ialah rukun. Wa huwa, dan ia ai hadzal dam, ini dam ini ala tertib, di atas tertib, dam tertib nama dia. Fayajibu awalan, maka wajib pada mula-mula bitarki ma'murin bihi, dengan sebab meninggalkan perkara yang suruh dengannya. Wajib apa? Syatun. Okey. Wa huwa syatun. Wa huwa syatun. Syatun tu khabar dia. Dam ini bila seseorang meninggalkan salah satu daripada wajib haji, dia kena dam dia ialah kambing, seekor kambing. Ini pun secara tertib dulu. Kambing yang mana? Tujzi'u fil udhiyah. Tujzi'u fil udhiyah, yang memadai ia kambing itu pada sembelihan, pada korban. Nak korban, kan dia boleh dengan kambing. Tapi kambing tu syarat dia kambing yang memadai, cukup syarat. Antaranya apa? Antara syarat kambing apa? Jangan jawab apa syarat-syarat dia, gemuk, bukan kurus, bukan macam tu. Syarat dia apa? Cukup haul. Okey. Iaitu kalau dha'n, dia ada bezalah. Syah ni dia bagi kepada dua. Kalau dha'nun, kambing biri-biri ni, okey, dia kena setahun dan ke atas. Mana setahun cukup dan lebih, mana dia la hasanah dan dia dah masuk setahun lebih, itu cukup setahun dan ke atas. Okey. Ataupun kalau dha'nun ini, syarat dha'nun kambing biri-biri ni, ataupun dia tu telah gugur dia punya gigi depan, bersalin gigi depan, tapi dengan syarat lebih 6 bulan. Usia dia dah lebih 6 bulan. Okey. Adapun je kalau gugur gigi depan dia tu tapi baru 5 bulan, tak memadai lagi walaupun besar. Okey. So dia pilihan, sama ada dha'nun itu tu cukup setahun ataupun tak sampai setahun, tapi lebih 6 bulan dah gugur dia punya gigi depan dia tu, salin gigi tu. Sebab tu orang meniaga kambing apa semua tu, lembu, kan biasa ada dia ni chop dia tu kat telinga dia ni. Itu pun bukan dia ambil daging tau. Orang ambil daging khilaf ulama nanti, boleh ataupun tidak, memadai ataupun tidak. So dia macam perempuan lah. Kadang-kadang sebagian tu perempuan kan ada yang di ni, okay, dilubangkan. Jadi tarikh lahir dia kat situ. Baik, ingat senang ke nak detekkan kambing ni? Ingat tak ada gil ke kambing ni? Okay, siapa ada yang boleh kambing tu tahulah macam mana perangai kambing tu. Seronok, tapi kadang-kadang suka. Anak suka masuk pergi bila nak korban-korban ke, tengok pergi kandang kambing, cari yang bersih. Kalau Melayu biasanya bersih betul. Kalau yang jenis yang jaga selain daripada Melayu tu biasa nak kotor-kotor lah. Okey, masuk. Cumanya kambing ni dia makan dia tu, dia makan bersepah, bila jatuh tak nak makan. Dia perangai dia jenis demand tinggi tu. Okey. Sebab tu kalau diletak banyak-banyak, dia tarik, ni fix bela kambing atau lembu. Bila dia tarik, dia jatuh, dia dah kena, dia pijak, kena berak dia tu. Bila dia makan juga, sebahagian tu kalau macam lembu dia makan, tapi dia akan ada risiko penyakit. Okey. Kalau kambing dia jatuh tak nak makan, tu dia memilih. Sebab tu kambing macam ni, demi daging ni sedap. Kambing lagi sedap daripada lembu. Okey. Tapi masalahnya orang perempuan ni susah nak dapat yang makan kambing. Nak jamu kambing, tak makan lah ustaz, ayam je lah, bau lah dia kata. Nampak tak? Akhirnya alhamdulillah lah tak kita makan kambing tu. Okey, itu syah. Tu jazi'u fil udhiyah, yang kambing yang memadai pada udhiyah.
fa illam yajidha, jikalau tidak menemui ia akannya, sini wujudan, jika tidak menjumpai ia akannya, akan syah tu tak ada, okey, aslan tak jumpa sama sekali, okey, sama sekali tak jumpa langsung, aw wajadaha, ataupun dia jumpa tapi bi ziyadatin ala thamani misliha, tapi dengan lebihan di atas harga yang umpamanya saman misil. Contoh kambing ni sepatutnya harganya dalam 1000 rial contoh, tapi tiba-tiba ada orang jual sampai 1,500, dah ada kambing itu. Itu pun dikira ma'dum syar'i, dikira tak ada pada syarak walaupun ada. Okey, maka bila macam tu tak jumpa kambing, maka fasiyamu 10 ayyam, fasiyamu 10 ayyam, maka hendaklah dia puasa 10 hari. Bila tak jumpa kambing. Okey, salasatun fil haji, 3 hari, okey, di dalam haji. Okey, di dalam haji, maksudnya dalam bulan haji. Eloknya apa? Tusannu qabla yaumi arafah, disunatkan 3 hari ini ni, okey, pada hari Arafah, pada hari Arafah. Ini apa? Iaitu mana contoh suatu tafriq dia, fayasu musadisa dzilhijjah, maka hendaklah dia berpuasa pada ke-6 daripada Dzilhijjah, wa sabi'ihi wa thaminihi, hari ke-6, ke-7 dan ke-8. Okey, okey, wasiyamu sab'atin idza raja'a ila ahli, dan puasa 7 hari apabila dia pulang kepada ahlinya, wa watanihi, dan tanah airnya, wala yajuzu shaumuha fi asna'it tariq. Okey, dan tidak harus, mana harus, tak boleh puasa akan sab'at ayyam fi asna'it tariq, pada pertengahan jalan nak balik dia puasa dah time tu, tak boleh. Fa in arada al-iqamata bi Makkah, maka jika seseorang berkehendak nak iqamah, nak menetap, nak iqamah, apa iqamah maksud apa? Kena beza iqamah dengan istitan dengan safar. Iqamah takrif dia apa? Dhabit dia apa? Antum ada iqamah belum? Ni untuk pesanan apa kata, pesanan ikhlas. Barang siapa yang dulu ada langgan rute orange atas nama sendiri, bukan atas nama orang lain, maka hendaklah dia mematikan secepatnya, sebab kadar tu berjalan. Antum tak guna, dia berjalan. Benda ni kalau dia nak ambil salah, dia akan naik lah berkes jenayah sebab tak bayar. Nampak? Rute contoh, malah nak guna mahal orange, lepas tu biar tak buka, sebab kalau kita buka pun tak guna selagi tak bayar bulan tu. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, saya nak guna balik lah. Guna balik, bukan balik, boleh, tapi kena bayar yang bulan-bulan sebelum ni. Macam tu. Untuk siapa yang guna nama orang lain, selamat ada. Nampak tak? Yang nama sendiri ni, takut-takut orange tiba dia boleh mendakwa, buat pendakwaan, orang ni tak bayar. Habis kita. Okey, ingat tu. So tengok balik yang ada, sebab ni muka-muka ada ni jenis guna rute orange, lepas tu biar macam tu je. Okey, ikutlah nasib. Kalau nasib antum nak balik cepat, balik lah. Tapi takut-takut tiba orange tu dia macam tu. Sebab ni berlaku macam seorang saudara kita dekat Malaysia tu, waktu nak masuk Thailand, jalan-jalan lah masuk Thailand, immigration nama dia blacklist. Waktu sekali-sekali kena penjara 10 tahun. Tahu sebab apa? Dulu kes lama, dia dah besar, dah ada anak besar-besar dah macam antum ni, dah pakcik-pakcik dah. Zaman dia belajar kat Bangkok dulu, dia kerja kat kedai runcit macam 7E macam tu lah. 7E ni kalau Bangkok ni memang nombor 1 lah. Lepas tu dia dikatakan dia telah curi dalam RM10 macam tu lah, lebih kurang 100 baht macam tu. Lepas tu dia tak bayar sekali, dah dikira jenis undang-undang macam tu, jenis sehari lewat, kena macam ni, sehari lewat macam ni. Sama lah macam kalau kat Thailand dulu tu, kalau pasport kita ni sehari lewat RM100. Terlewat RM100 sehari. Sama lah macam Malaysia pun, yang macam visa apa semua tu lewat, bayar 100. Sama Malaysia Thailand macam tu, RM100 sehari. Kira-kira macam tu. Kali kita tak mampu nak bayar, dalam penjara. Seperupanya bukan dia ambil pun, kawan dia jenis
jailer adalah isu-isu dia fitnah kawan dia, ambil dalam RM10 macam tu, lepas tu dicatat denda, mana dicatat salah tu member tu dah balik Malaysia dah, catat sehari habis. Okey, berganda-ganda. So ni muka-muka yang telah melanggar orange mula-mula ni ramai ni. Okey, asal nak ingatkan je lah. Okey, bukan nak takutkan. Okey, wasiyam musab'atin idza raja'a ila ahlihi wa watanihi wa la yajuzu shaumuha fi asna'i tariq fa in arada al-iqamah ni iaitu bila seseorang niat duduk satu tempat 4 hari dan ke atas tanpa ada niat istitan, membuat tanah air. Samalah macam yang kes baru ni, atlet daripada negara mana entah tak pulang ke negara masing-masing. Dekat Birmingham kat mana? Ada sukan lah. UK macam itulah. Maksudnya kontingen negara diorang tu adalah beberapa atlet diorang tu tu. Lepas tu balik lah. Tapi ada dalam 5 orang macam tu tak balik. Sebab nak menetap kat sana. Sebab negara diorang macam tu. Kalau macam tu niat apa? Tengoklah diorang tu nak buat tanah air ataupun tidak. Okey. Maka seorang bila dah niat nak iqamah, okey, nak duduk dekat Mekah, somaha, nescaya dia boleh puasa akan yang 7 hari itu, kama fil Muharrar, seperti dalam kitab Muharrar bagi Imam Rafi'i. Walau lam yasum ats-thalathata fil haji, dan jikalau ia tidak berpuasa, jikalau tidak berpuasa 3 hari dalam haji, dalam musim haji tu, sama ada uzur ataupun tidak, okey, wa raja'a, dan pulang ia, jawab bagi lau, lazimahu saumul 'asharah, lazim akan itu puasa 10 hari dekat rumah dia lah. Okey, wa farraqa baina thalathati was sab'ati, dan wajib ia membezakan, menceraikan di antara 3 hari dan 7 hari bi arba'ati ayyam, dengan 4 hari, dengan kadar 4 hari. Okey, wa muddati imkani sayri ilal watan, dengan kadar mana kena tafrikkan, mana kena 3 hari kemudian 7 hari, kena beza dengan 4 hari. Wa muddati ni ataf bagi arba'ati, iaitu wa farraqa baina thalathati wa sab'ati bi muddati imkani sayri, 4 hari, dan juga tempoh imkan sayri ilal watan, tempoh boleh kembali berjalan kepada tanah air. Okey, ini pun alal adatan lah, adatan. Okey, lepas tu kalau tiba-tiba dia balik, okey, dia balik, dia puasa terus, balik, dia kata, saya belajar dah, kena puasa 10 hari. So dia puasa 10 hari straight. Maka hukum dia apa? Tak dikira melainkan 3 hari saja. Sebab dia kena ceraikan. Syarat dia kena ceraikan 4 hari tu. 4 hari tu sebab apa 4 hari? Sebab apa 4 hari? Adakah sebab iqamah 4 hari? Sebab apa 4 hari? Sebab perlu dibezakan 3 hari pertama, kemudian kena nak hari keempat tu kena beza dulu, kena 4 hari. Sebab apa? Cuba. Agak-agak sebab apa? Apa hikmah dia? Sebab apa 4? Adakah 4 tu sebab tempoh iqamah dan sebagainya? Aywa, mumtaz, barakallahu fiik. Okey, sebab ikut asalnya dia kena puasa 10 hari. 3 hari dalam bulan haji, iaitu disunatkan pada 6, 7, 8. 9, 10. Okey, 9, 10. Okey, 9 untuk orang haji dia tak boleh puasa. Okey, untuk selain daripada haji kita puasa, sunat puasa. 4 hari itu iaitu mana? Hari haram berpuasa. Yaumun Nahri 10, 11, 12, 13. 4 hari ni. So kalau dia duduk di haji tu pun kena ada tafrik. Maksud dia tak boleh nak puasa straight 10. Kalau dia balik rumah dia kena tafrik 4 hari tu sebab ni. Sebab Yaumun Nahri dan 3 Ayyamut Tasyriq. So kalau dia puasa 10 hari juga, 3 hari saja yang dikira. 7 hari lagi tu tidak dikira sebagai dam. Maka dia kena buat lagi sekali. Okey. Sebab apa? Kerana apa? Tidak ada tafriq. Kerana tidak ada tafriq. Wa ma dzakarahu al-musannif, dan bermula barang mubtada, dan bermula barang yang menyebut akan dia oleh musannif. Apa dia barang tu? Bayan bagi ma
min kaunid damil madhkuri dama tertibin. Beza min tu lil bayan. Apa dia barang yang disebutkan oleh musannif, iaitu min kaunid dam, daripada keadaan dam yang telah disebutkan itu ialah dama tertib. Dama i'rab jadi apa dama? Dama i'rab jadi apa? Jadi khabar bagi kaun. Khabar bagi kaun. Kana ni beramal merofakkan isim, menasabkan khabar. Begitu juga dengan bila dia jadi masdar. Sama juga. Keadaan dam yang telah disebutkan itu ialah dam tertib. Muwafiq i'rab jadi apa muwafiq? Muwafiq i'rab jadi apa? Khabar bagaimana? Ma dzakarahu aywa. Dan bermula barang yang disebut yang menyebutkan dia oleh musannif itu ialah muwafiqun lima, ialah muwafaqah, bersamaan, bertepatan dengan barang lima ay lil hukmil ladzi, bagi hukum yang ada pada raudhah wa asliha. Raudhatul talibin wa asliha, dan menjelaskan tentang istilah raudhah dan asalnya, wa syarhil muhadzab, yang syarah muhadzab. Maknanya apa yang musannif sebutkan dam ini ni, itu ialah dam tertib. Dam tertib, yang tertib dia tu macam ni. Okey, kalau tak boleh ni baru macam ni. Okey, itu bertepatan dengan apa yang telah disebutkan dalam raudhatul talibin dan syarah muhadzab. Lakinil ladzi, tetapi bermula yang, okey, al hukmul ladzi fil minhaj, dalam minhaj, itu minhajut talibin. Ingat bila itlaq dalam kitab fiqh kita ni minhajut talibin bagi Imam Nawawi. Kalau dalam kitab usul fiqh minhajul usul bagi Imam Al-Baydawi. Tetapi pendapat hukum al-hukmul ladzi fil minhaj, hukum yang ada pada minhaj, taba'an, kerana ikut lil muharrar, alladzi mubtada, khabar annahu damu tartibin wa ta'dil, ialah dam tertib ta'dil. Apa maksud tertib tu? Kita fahamlah tertib tu. Okey, kalau tak boleh ni ikut ni. Okey, ta'dil tu maksudnya apa? Ta'dil, tulis at-ta'dil, ayyu'dalad damu bil qimah. Okey, wa yukhriju biha ta'aman. Bila tertib sahaja kena macam ni, ikut ni. Kalau kata ta'dil, maksudnya apa? Dia boleh mengeluarkan dam tadi itu dengan qimah. Dengan qimah. Contoh apa? Kambing tak ada. Tak apa. Nilai berapa kambing? Boleh? Nampak tak? Apa contoh 1,000 rial. Boleh keluarkan 1,000 rial. Tetapi 1,000 rial ini dibeli makanan. Makanan tu diberi kepada ahlul haram. Bukan keluar duit. Nilai. Maksud ta'dil tu, dam-dam yang disebutkan tadi itu seperti kambing tu, dia boleh diqimahkan dalam bentuk wang ringgit, kemudian wang itu tu dibelikan ataupun diqimah terus dalam bentuk makanan. Seekor kambing bersamaan dengan mana? Berapa guni beras apa makanan. Tu kemudian diberi kepada penduduk al-haram. Okey, lakinil ladzi fil minhaj tab'an al-muharrar annahu damu tartibin wa ta'dil. Tapi pendapat ni pendapat yang dhaif. Pendapat mu'tamad ialah yang tadi dam tertib sahaja. Okey, maka kalau tak boleh yang jemput tak jemput syah tu, kena cari selepas tu lah, kena puasa. Okey, fayajibu, dekat sini banyak nuskah. Sebab tu kalau antum tengok nuskah ni saja je, ni nuskah paling teruk dalam dunia. Kalau macam contoh Hasyah Bajuri ni, DKI. Kan sebut sebelum ni, memang DKI semua ma'ruf. DKI kira okey sikit. Taufiqih lagi teruk. Tapi orang kata baina-baina itu macam kadang-kadang ni menang, kadang ni kalah macam itulah. Orang kata sebab kata banyak jatuh, tak apalah, kita nak buktikan. Macam best jugalah, macam kita belajar kita banyak jatuh. Supaya apa? Orang tanda ni nak tengok seteruk mana dia punya jatuh dia tu. Memang teruk betul. Benar. Ni tanda ni apa semua ni, kena muqabalah dengan ni. Memang jatuh banyak. Okey. Walaupun anda tahu dan anda suka tengok dekat Halabi punya. Kalau Hasyah ni Halabi lah nombor 1. Tapi sebab nak tengok sejauh mana kebenaran kata dia akan banyak salah. Ya. Anda dah lalui 2 kitab. Anda buat apa? Anda punya kajian. 1 Bajuri. Daripada awal sampai habis. Mengaji daripada awal sampai habis. Memang banyak salah. Kemudian kitab ni Allahumma salli Hasyah Syarqawi ala Tahrir. Okey.
tahrir tangqih lubab tu, Syekhul Islam Zakir Ansari tu ada hasyiah dia, hasyiah Syarqawi. Nak guna dikit air punya dulu. Oh, boleh tahan juga. Okey, salah dia. Okey. So kalau untuk antum jenis biasa-biasa macam tak ada masa nak tu sangat, nak tahu, gunakan nuskhah terbaik. Okey. Fayajibu awalan, maka wajib awalan pada mula-mula syah. Ni nak taswir masalah apa beza dengan kalau kata tu dam tertib, ni dengan kata dam tertib wa ta'dil. Okey. Tafriq dia kalau kata dam tertib ta'dil, fayajibu awalan, maka wajib mula-mula awalan pada mula-mula syatun, wajib oleh seekor kambing. Fa in ajaza anha, maka jika lemah tak kuasa daripada syah tu, ishtara biqimatiha ta'aman. Tak kuasa maksud tak jumpa. Okey, ataupun jauh kambing tu, ishtarana, saya beli ia dengan qimahnya, qimah syah itu berapa, 1000 rial contohnya, ta'aman, beli akan makanan, wa tasaddaqa bihi, dan hendaklah dia sedekah dengannya bi ta'am itu pada penduduk haram, tanah haram. Fa in ajaza, okey, maka jika lemah ia, tak kuasa juga nak qimah, nak bayar dam tu, sama an kulli muddin yauman, maka hendaklah dia puasa tiap-tiap mud satu hari. Maksud tengok makanan tu berapa mud dapat dengan seekor kambing tu, contoh 1000 rial je tu. 1000 rial tu kalau beli makanan asasi untuk penduduk Al-Haram, dapat berapa mud, berapa cupak. Mud tu cupak. Okey, 4 mud, satu sak, satu gantang. Berapa? Kalau tak mampu juga dia kena puasa. Tiap-tiap satu mud sehari kena puasa. Banyak tu. Okey. Okey, wasani, dan yang kedua, adamul wajib bil halqi wat taraffuh. Dam yang wajib dengan sebab halq, cukur, termasuk juga macam kandam, cabut bulu, duk main janggut apa semua tu. Okey. Wat taraffuh. Okey, taraffuh ni terjemahannya bersedap-sedap. Bersedap-sedap. Okey. Seperti mana tengok taraffuh maksudnya apa? Katib. Okey. Seperti tib, iaitu dengan mana tatayyub, seperti memakai wangian. Kita dah jelaskan hukum memakai wangian sebelum ihram. Wadahni, dahni. Ingat tib dengan mana tatayyub. Okey. Mana dam wajib dengan sebab halq. Halq tu perbuatan, masdar, mencukur. Okey. Kemudian dengan sebab tarafuh. Tarafuh ni apa bahasa sedap? Seperti mana tarafuh? Katib. Tib tu wangian. Tapi maksud situ apa? Tatayyub. Boleh tib dengan dua cara kita nak faham. Pertama, dengan majaz mursal. Majaz mursal, iaitu tib dengan mana tatayyub. Seperti khalq dengan mana makhluk. Wa afdalul khalqi 'ala al-itlaqi nabiyyuna famila 'an asy-syiqaqi. Khalq dengan mana makhluk. Itu majaz mursal. Itlaq masdar ke hendak isim maf'ul. Tib dengan mana tatayyub. Boleh juga di sini tanggung di atas tib dan tib, tapi ala hadfil mudhaf, ai kasti'mali tib, seperti menggunakan minyak wangi. Okey, kasti'mali tib. Kemudian nak baca macam mana ni? Tanpa penat-penat baca wadah ni. Apa makna addah ni? Addah maksud apa addahan? Memakai minyak. Duhnun minyak. Beza. Duhnun tu kena, duhnun ialah isim masdar, kena kepada diri minyak tu sendiri. Okey. Macam minyak rambut, itulah minyak ni apa semua tu. Dahnun masdar, memakai minyak. Okey, dahnun memakai minyak. Okey. Kalau duhnun tu minyak tu sendiri. Itu tarafuh. Okey. Cara apa? Kan sunnah kalau Nabi ni memakai duhnun pada rambut, nampak bersinar lah. Okey. Tapi bagaimana kita nak mengamalkan dengan sunnah Nabi ni, yang rambut ni? Okey. Supaya apa? Kalau kita pakai minyak rambut, lagi macam dulu jenis minyak rambut bal cream dulu yang jenis Asian tu jenis kadang-kadang dulu kan, kawan-kawan bila dah peluh-peluh dia mengalir air semua kan. Ada kan? Ni biasa ni. Akhak mana tahu. Okey, ikhwah kan. Okey, kemudian macam mana? Lepas tu Nabi kan pakai serban, pakai tutup kepala.
Tapi Nabi suka pakai minyak rambut. Bayangkan orang yang jenis pakai minyak banyak-banyak, pakai songkok, pakai kopiah, buka dia tu bagi hujung ke hidung orang. So Nabi macam mana? Nabi dah bagi solusi bagaimana yang diriwayatkan. Okey, diriwayatkan itu Nabi ni meletak satu lapis kain, rambut, minyak. Kemudian sebelum pakai penutup serban ataupun lain, Nabi letak satu lapis kain dulu. Lapis kain. Okey, baru serban. Sebab yang berminyak nanti tu bila perlu kena kat kain tu yang dibasuh. Nampak? Tu sebab tu sebahagian asatiza atau pemasyaih pun serban tu ada lapis dulu. Kita kata apa, pakai lapis dia biasanya kopiah yang lembek-lembek. Baru-baru kopiah dia. Okey. Kalau kita pakai terus yang tu, lagi-lagi yang balu-balu yang kopiah yang merah-merah yang macam Tunisia punya kan. Nampak? Itu mana boleh basuh. Macam itulah pakaian dia. Kan pakai kopiah dalam. Okey. Kalau tak, beli mahal, beli 200.5. Gini. Berdebu-debu ni, peluh-peluh ni, basuh. Kholas. Jadi mangkuk. Jadi kecil. Memang tak jadi kecil tu berdebu macam dia punya balu-balu semua tu keluar tu. Ingat, yang kopiah Tunisia yang mahal tu, yang cantik tu, kalau pakai tu tak boleh dibasuh guna air. Dia dijemur sahaja. Sebab tu cara pemakaian tepat tu kena pakai sebelah dalam juga kopiah ni penipis. Okey. Tengok berapa kopiah dah habis macam tu je. Okey. Kemudian wal halqu, dan bermula cukur itu imma li jami'ir ra'si. Li jami'i jar majrur, takluk pada mana? Takluk mana? Li jami'ir ra'si. I'rab jadi takluk pada satu mahdzuf, khabar. Wal halqu mubtada, khabar li jami'. Imma tu harf taqsim. Pelajar ni dia bila ada imma ni terus buta dah. I'rab semua. Zaidun qaim, khabar dengan mudah yakin. Okey. Kalau i'rab Zaidun imma qaimun au jalisun. Qaimun i'rab jadi apa? Pening terus dah. Badi imma tu. Imma tu harf taksim, dia tak menjelaskan apa-apa pun i'rab tu. Okey. Itu wal halqu, nak kata cukur ni ada kalanya li jami'ir ra'si. So li jami' tu khabar. Kainun li jami'ir ra'si, ada kalanya untuk semua rambut. Au li thalathi sya'aratin, ataupun bagi 3 helai rambut. Wa huwa, dan ia ai hadzal dam, ini dam ala takhyir, di atas pilihan. Nak pilih, bukan tartib. Ala takhyir, fayajibu, maka wajib imma syatun, oleh ada kalanya syah, seekor kambing, tujzi'u fil udhiyah, yang memadai pada udhiyah seperti syarat yang lepas. Au shaumu thalathati ayyam, ataupun puasa 3 hari. Awit tasadduqu thalathati asu'in, ataupun bersedekah sebanyak 3 asu'. Jamak bagi sa', gantang. Okey. Jarang antum muamalah dengan istilah macam tu. Kalau di foto ni ada lagi. Dulu kami beli beras, bukan beli macam ni, beras skuni tu. Beras sikit-sikit, segatai. Moci, beras segatai moci. Segatai. Segatai ni 4 cupak. Ada orang ada kalau tak silap kiraan itu segantang tu lebih kurang dalam 2.7 kilo atau 2.4, tak ingat. So beras sebanyak tu sikit je. Macam tu je, kan? Makan seorang untuk 2 minggu. 2 minggu. Sikit ke banyak? Sebab tu apa? Tengok dulu, kalau tengok gambar-gambar anak kat pondok dulu, ya Allah, macam tak makan apa-apa, nampak tak? Kurus betul. Sekarang yang sehat sikit. Ingat, kurus seseorang ketika menuntut ilmu tanda dia sungguh-sungguh. Tak ada orang menuntut ilmu dia makin gemuk. Kalau menuntut ilmu tapi makin gemuk, itu tak menuntut ilmu namanya. Itu menuntut makanan. Okay? Betul, ni realiti. Tengoklah para ulama dulu. Tengok ulama-ulama kita yang ada sekarang ni. Tengok gambar time muda-muda dia, semua kurus. Mana gemuk betul dulu? Tak ada, jarang. Ni semua kurus-kurus. Sekarang macam dah macam selesa, yang macam dah dah asas semua dah ada, semua tu dah senang sikit dah. Okey.
Itu senang pada zahir je lah. Tapi dari segi apa, hakikatnya makin belajar lagi susah. Okey, sebab apa? Alamak, banyak lagi pendapat ni baca macam itulah. Sebab tu orang kata makin banyak belajar, okey, makin rasa jahil. Betul. Tapi jangan bawa ni kata-kata ni kepada budak-budak baru nak belajar. Memang sebab apa dia takkan belajar nanti? Kalau macam ni apa guna aku belajar? Makin belajar makin jahil. Dia kata, bayangkan? Lepas tu kita tak syarah. Yelah, kita belajar, tengok ni kita belajar, okey, buka kitab fiqh, usul fiqh jap, buka je ni. Alamak, banyak tafsir apa semua tu. Buka ni pula, banyak benda lagi supaya kita tahu. Kita menerokai ilmu ni makin banyak kita tahu. Sebab tu slow sikit. Mula-mula je ni salah. Okey? Tu benda biasa tu. Cuma nak bagi tahu antum ketika dah start mula pandai baca kitab, dah start boleh ambil fawaid sendiri daripada kitab, time tu dia kena hati-hatilah nak bagi tahu. Dia nak tenggak belagak tu. Sebab apa? Dia boleh kesalahan orang dengan begitu mudah. Dan memang salah orang tu. Okey? Okey, kemudian dia nak ke depan tasaddur apa semua, tapi kena jagalah niat kita belajar tu untuk apa. Fajibu imma syatun tujizu fil udhiyah aw samu thalathati ayyam aw tasadduq thalathata asu'in. Dengan 3 gantang. Ala sittati masakin, di atas 6 orang miskin. Wa fuqara, dan fuqara. Ingat dalam mazhab kita ni faqir lebih aswa berbanding dengan miskin. Dalam mazhab yang lain, kalau tak silap dalam mazhab Maliki atau Hanafi, miskin itu lebih teruk daripada faqir. Okey. Dalil mereka ialah as-safinatu. Amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba tu. Bagi mereka tengok, dia kata orang miskin, dia kata tengok ada perahu sahaja. Okey. Tu dalil mereka gunakan kadang-kadang dalil yang sama juga. Ingat, bukan semua dalil bila berlaku ikhtilaf di antara mazhab, dalil berbeza. Tak, kadang-kadang dalil yang sama. Okey. Misalnya apa paling senang? Kalau antum ni anda biasa misal banyak kali dah. Misal satu dalil hukum yang berbeza. Beza dengan sebab kefahaman dari segi bahasa Arab. Balaghah dia tu. Apa dia? Apa dia? Ini pun kadang-kadang dengar juga, maaf sahabat-sahabat kita ketika masuk musim korban, bila fiqh korban ditanya benda ni tak dapat juga. Senang je jawapannya. Hukum nak korban, sembelih. Ini sama lah nak sembelih ke apa, berkaitan dengan sembelih juga ni. Tiba-tiba dah sembelih, dah lapar tu, tengok ada baby dalam tu. Ada janin dalam tu, janin lembu, janin kambing. Itu dah mati. Apa hukum dia tu? Bangkai ataupun halal dimakan? Baby dalam tu, anak kambing, anak lembu tu. Berlaku tak? Berlaku. Okey. Tapi kalau bagi orang awam masalah ni, dia akan kutuk pengurusi majlis. Orang-orang masjid lah. Kejamnya EJK masjid kata sanggup. Orang awam tahu apa? Nampak tak? Sebahagian hukum di atas emosi saja. Al-ahkam la yubna 'ala al-ahwa wal 'awatif. Hukum-hukum tidak dibina atas perasaan. Mana boleh ikut macam tu? Hukum jelas. Di sini tengok. Ini yang mati ni dengan sebab sembelihan. Sembelih mak dia tu, anak dalam perut tu matilah juga. Bukan sebab jatuh kena batu mati dalam tu. Mati dengan sebab senang ibu dia. Dalil yang sama daripada hadis Nabi SAW. Okey. Zakatul janini zakatu ummi. Pendek je hadisnya. Zakatul janin zakatu ummi. Antum ketika ditanya biar kemah lah. Okey. Sembelihan janin ialah sembelihan ibu. Di sisi mazhab jumhur, anak tadi itu halal dimakan. Sebab apa? Ni dalil dia yang ni. Sebab apa situ? Zakatul janin zakatu ummi. Sembelihan zakah, bukan zakat. Zal. Sembelihan janin ialah diri sembelihan ibu. Bapa memahami zakatul janin mubtada, zakatu ummi itu mukhabar. Syarat mubtada khabar kena al-ittihad fi ma sadaq. Ain yang sama bermaksud sembelihan janin ialah sembelihan yang ibu. Sembelihan ibu ialah sembelihan si janin. So halal. Mazhab Hanafi pula, ini bukanlah pendapat muktamad dalam mazhab Hanafi sebenarnya. Dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab orang, ini pendapat dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah. Dia kata kat situ hadis ini difahami maksudnya janin tadi itu tidak halal dimakan. Sebab apa hadis ni? Sebab apa? Zakatul janin zakatu ummi. Di sini difahami dengan sebab apa? Di sini difaham dengan cara tashbih baligh. Tashbih baligh.
Iaitu zakatul janin ka zakati ummi. Sembelihan janin ialah sama seperti. Ingat, sama ni tak sama. Seperti ni tak sama. Okey. Jadi bila seperti sembelihan ibu. So sembelihan ibu sembelih kat sini. So janin pun kena juga. Anak lembu, anak kambing kena sembelih juga kat sini. Bila tak sembelih kat sini, tak seperti sembelihan ibu dia, maka tidak sah. Nampak? Tapi pendapat yang kuat jumhur lah. Okey. So ingat, bukan semua bila khilaf dalil tak sama. Kefahaman sahaja. Okey, wa fuqara likulli minhum bagi tiap-tiap mereka itu nisfu sa', setengah daripada segantang. Min ta'am, daripada makanan. Okey, makanan yang sifat min ta'amin yujzi'u fil fitrah, yang memadai ia pada zakat fitrah. Pada zakat fitrah. Zakat fitrah berapa genih yang lepas terlepas? Kau ni tak payah zakat fitrah lagi. Dia tenang-tenang, terlepas. Berapa? 15. Okey, 15 genih. Okey, wasalithu, dan yang ketiga, ad-damul wajib, dam wajib dengan sebab bil ihsar, dengan sebab ihsar, ditahan, dikepung. Okey, fa yatahallalul muhrimu, maka hendaklah tahallul oleh muhrim bi niyatit tahallul, dengan niat tahallul bi ay yaqsida, dengan bahawa qasad ia al-khuruja min nusuki bil ihsar, dengan bahawa qasad ia keluar daripada nusuk ibadat al-muhrim ke bil ihsar, dengan sebab ihsar. Okey, cara dia macam mana? Wa yuhdi, dan hadiyu ia. Ayat ni kat mana? Tentang masalah hadiyu. Baca dalam ni silibus muqarrar kat Azhar punya. Surah Baqarah. Mana ayatnya? Awatimul hajj wal umrata lillah. Kemudian apa dia? Ni kita belajar ni, fa in uhsirtum. Kan ada fa in uhsirtum, jika kalau diihsar. Okey, itulah. Sebab tu apa? Marhalah menghafal Quran, satu marhalah, kemudian baru faham Al-Quran. Sedap. Ini biar aja macam tu. Mana nak perasan mana ayat ihsar. Okey, bagi dalil ayat ihsar. Tak tahu, tak hafal ustaz. Padahal hafal. Tak tahu je ni dalilnya untuk macam tu. Okey. Wa yuhdi ay yadhbah, sembelih ia syatan, sembelih akan syah seekor kambing, haitsu sini haitsu makaniyah, ay fil makanil ladzi, di tempat yang uhsira, ditahan akan dia tu. Kena sembelih kat situ lah. Ditahan kat mana? Kena cari kambing kat situ tu, sembelih. Atau wa yuhalliqu ra'sahu. Okey, atau wa yahliqu, boleh. Dan mencukur ia akan kepalanya ba'da dzabhi, selepas daripada sembelih. Cukurlah. Warabi', dan yang keempat, ad-damul wajib biqatli saidi, dam yang wajib dengan sebab bunuh akan binatang buruan. Said dengan mana al-masid, itlaq majaz mursal lagi sekali. Said mana memburu, tapi masuk sini masid, binatang yang diburu. Wa huwa ay hadzal damu ala takhyir, di atas takhyir baina thalathati umur, pilihan memilih di antara tiga perkara. Okey, itu pun thalathati umur. In kana saydu mimma lahu mithlun, jika ada bagi binatang buruan itu tu, sayd dengan makna masid, mimma setengah daripada barang, minal hayawanil ladzi, ma tu kena kepada hayawan. Okey, binatang yang lahu mithlun, yang ada baginya misil. Okey, apa maksud misil? Wal muradu bi misli saydi, dan bermula dengan kata misli saydi itu ialah ma yuqaribuhu fi surah, barang iaitu binatang yang hampir ia akan as-sayd fi surah, binatang lain yang hampir pada surah, yang muka dia nak meh-meh. Contoh kalau macam seladang, lembu. Okey, wa dzakara musanniful awwala min hadhihi thalathati, dan sebut oleh musannif akan yang pertama daripada tiga perkara ini fi qaulihi, pada kata musannif akhrajal misla minan na'am. Saya bila dia memburu binatang, memburu ni tak semestinya dia tembak, termasuk juga takutkan dia, jekah macam tu. Saya dia akhrajal misla, mengeluarkan akan misil, minan na'am, daripada binatang ternakan. Na'am, unta, kambing, lembu. Termasuk kambing tu forok-forok dia tu lah kambing biri-biri. Okey.
kibas. Kalau lembu tu masuk juga kerbau, seladang tu. Yadhbahul mithla minan na'am. Nasaya dia tu kena sembelih yang umpama daripada binatang ternakan. Jikalau contoh seladang tanah haram tu ada, dia bunuh ataupun ditembak, dia halau macam tu, dia baling ke sehingga lari, dia kena sembelih seekor lembu. Okey. Ini ni supaya apa? Supaya nak jaga amalan ibadat kita ni. Kan ada haji mabrur tu tengah duk ihram. Ingat haji mabrur wal asahu anal mabrur ma la yukhalituhu ma'tham. Barang haji yang tidak bercampur dengan dia tu oleh perkara dosa. Mungkin sebahagian ulama, kalau ulama-ulama dulu dekat tanah Melayu ni mengkiaskan masalah ini dengan masalah baling ataupun dan sebagainya dalam ketika bini tengah mengandung. Pernah dengar tak ketika bini mengandung, lelaki tak boleh, jangan buat sembarangan. Jangan duk bunuh binatang, jangan duk halau tu sembarangan semua tu. Sebab takut terkesan dengan anak, dia kata. Okey. Tapi wallahu a'lam lah istilah mereka tu bagaimana, tapi itu perbuatan tu baiklah. Okey, supaya apa? Memang masuk dalam dalil umum. Okey, dalil umum. Supaya tidak menyakiti binatang dan sebagainya. Adapun amalan-amalan yang kata apa? Kan plasenta tu eloknya dibersihkan, lepas tu ditanam. Okey. Sebahagian tu ada, sebahagian kalau kita tengok baca dalam cerita-cerita orang dulu, dia letak dekat situ tu, dia letak apa, kalau nak bagi anak pandai menulis, dia letak pensel dekat situ. Dia tanam sekali pensel lah apa semua tu. Pandai apa-apa dia tanam macam tu. Lepas tu nak supaya terlindung daripada gangguan, dia letak paku lah apa semua. Itu benda yang jauh lah daripada Islam. Itu takalluf, mana benda yang khurafat macam tu. Okey, benda yang pelik-pelik. Okey, khurafat ni asal nama orang, dibawa lari oleh jin dalam hadis Nabi tu. Tahukah kamu khurafat apa? Khurafat tu nama bagi seseorang kaum terdahulu tu, diambil oleh jin, waktu hidup dengan orang, lepas tu dia hantar balik dekat alam manusia ni. Itu diceritalah benda-benda yang dia nampak dekat alam jin tu, benda-benda pelik. Tu nama benda-benda yang pelik tu, nama benda-benda khurafat. Okey, ingat satu je, kita pun ingat Ahlussunnah wal Jamaah, masalah tawassul, masalah istighatsah kan khilaf, masalah khilaf. Okey, kita bertahan pun jangan bertahan istilah ada mengkhinzir buta. Faham? Maksudnya apa? Langsung tak ada saddu zari'ah langsung. Tak apa, jangan takut, boleh je, tak ada syirik apa-apa. Tengok juga waqi' orang yang melakukan contoh yang pergi kubur dan sebagainya tu. Ada tak jenis macam memang minta betul-betul dengan tuan kubur tu, memang meyakini? Ada. Pergi sendiri tu sebab apa? Sebab tu kena tengok juga waqi'. Macam Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sebut yang dinakal oleh anak murid beliau Imam As-Sakhawi dalam Al-Jawahir wad Durar. Kebanyakan orang pada zaman beliau, kebanyakan yang ziarah kat kubur, bahkan kata bal kulluhum, kesemuanya tu melebihi batas. So jangan nak mempertahankan contoh, nak mempertahankan istighatsah ataupun doa di kubur atau tawassul. Jangan nak mempertahankan seorang macam tak pernah ada pun untuk perkara sampai syirik tu. Kena hati-hati juga. Okey? Contoh dalam masalah tawassul dan sebagainya, kena kedepankan utamanya tawassul ni, sekalipun kita kata pendapat tu dia boleh. Ingat, tawassul dengan amalan soleh tu ijma', tak ada khilaf. Jangan benda yang tak ada khilaf orang tu kata khilaf. Okey, dan sampai hadis Nabi itu tentang masalah yang kaum 3 orang yang tersepit dekat gua tu, lepas tu masing-masing sebut amalan-amalan mereka tu tawassul, akhirnya pintu gua terbuka. Itu tawassul dengan amalan soleh, itu ijma' ulama semua harus. Okey, yang khilaf tawassul dengan zat. Okey, tawassul dengan zat seseorang yang mati, tawassul dengan orang ni. Okey, dalam masa tawassul, ketika menjelaskan tentang tawassul, antum jangan terlepas, wajib kena bagi tahu minta direct dengan Allah itu lebih aula. Jangan semata nampak bodoh sangat bagi tahu. Anak tak kira dalam masalah ni, profesor ke doktor tak kira, sama-sama nak kuat, sama-sama yang kata hum rijal nahnu rijal. Tapi kena kuatlah. Okey, jangan semata-mata tahan tawassul, akhirnya apa? Suruh orang tawassul. Tidak, yang lebih aula minta terus.
Di mana letak, mana nilai apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Idza ista'anta fasta'in billah. Nak mana letak ayat tu? Kena gunakan juga, jangan nak pertahan semata-mata biar nak nampak lawan dengan Wahabi, nampak lain Wahabi, pertahan semata kena tawassul ni. Kita kumpulkan tawassul. Akhirnya apa? Sehingga bila dengar huraian daripada orang-orang macam ni, asatizah macam ni, akhirnya apa? Tumpuan untuk minta kepada Allah secara langsung tu seolah-olah macam tak ada adab lah dan sebagainya. Akhirnya macam tu. Okey? Akhirnya orang lari daripada Al-Quran, daripada sunnah. Ni mana nak letak? Okey? Kena bijak sikit tu. Okey? Dalam masalah ni antum kena dakik masalah ni. Okey, jangan terikut. Ingat, antum bukan lebih kecil berbanding dengan mereka-mereka yang lebih tua daripada antum. Nisbah ilmu tu, al-ibra bi quwwati tahsil la bisinin. Bukan kata tak apalah, ustaz-ustaz tu dah tua dah, 40 lebih, 50 lebih, 30 lebih, mestilah lebih alim daripada saya. Hujah saya bawa macam mana sekalipun, mesti hujah mereka lebih betul. Tidak, tak lazim. Okey, penting dalil kena kuat. Okey? Cuba tengoklah asatizah Ahlussunnah wal Jamaah bila terang buat tawassul ni, seorang-orang macam benda tu tak digalakkan langsung. Galakkan itu yang lebih utama, minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, minta dengan penuh perhambaan. Tapi tengok seolah-olah macam itu digalakkan, suruh tawassul pergi kubur minta sebagainya. Ya Rabb. Okey, wal a'yadzu billah. Kena mana Al-Quran, hadis tu kena pakai, nampakkan zahirkan Al-Quran Sunnah. Ini terang buat ni Quran Sunnah seolah-olah macam tak pernah wujud pun. Nak kuat semata, nak mukhalafah semata. Ingat, sahabat-sahabat kita daripada Salafiyah Wahabiyah tu, kita tegur, kita lawan diorang tu, betulkan tu sebab mereka salah, mana yang salah, di mana yang betul, kita sokong. Okey, kena hati-hati tu. Okey, so untuk masalah na'am ni, so kalau seseorang telah melakukan said, mana sama ada dibunuh, halau ataupun sebagainya daripada binatang tanah haram yang buas, yang liar, maka dia kena sembelih. Okey, sembelih yang umpama dengannya. Jika seladang contohnya, sembelihlah ni lembu. Okey. Benda-benda macam ni kita takdir je lah. Tanzil, sebab kita tak pergi sini, tak tengok haiwan. Kita mana nak faham? Kita tahu kambing, kerbau. Arab mana terbayang kerbau? Tahu tak? Binatang dia lain-lain. Okey, sebab tu ma'is, makan kambing pun banyak jenis kambing. Kita tahu kambing biri-biri, kambing bek. Lagi banyak jenis kambing lagi. Okey, wa yatasaddaqu bihi, dan bersedekah ia al-muhrim al-qatil lis-said. Wa yatasaddaq huwa tu iaitu al-muhrim al-qatil lis-said. Qatil kat situ tak semestinya bunuh lah. Maksudnya dia halau saja pun termasuk juga. Dia hendaklah dia bersedekah bihi bil misli ala masakinil haram, di atas penduduk miskin daripada tanah haram, wa fuqaraihi. Sebab tu ingat, jangan ingat bila negara Arab Saudi kaya macam-macam tu, jangan ingat tak ada orang miskin. Yang miskin pun masya-Allah. Okey, kita musabaqah tilawah Al-Quran tu, peringkat antarabangsa, hadiah juara qori dan qariah apa 100,000. Macam masya-Allah banyak. Kena pula yang dapat muda-muda, memang kaya lah. Bagi antum jadi qori, tiba-tiba usia macam ni, usia dalam 20, 21, 22 ni, menang juara, dapat macam tu 100,000. Balik Mesir, baliklah, jangan tak balik pula. Balik Mesir, waktu gunakan duit tu untuk belajar. Memang padulah, kitab semua boleh beli, pengajian kok pergi, tak pernah naik Uber je kerjanya. Tapi tengok kalau Arab Saudi tempat kedua sahaja, diorang ada buat juga musabaqah tilawatul Quran, peringkat diorang tempat kedua saja 2 juta rial, juara 5 juta rial. Rezeki ahli Al-Quran lah tu. Kalau macam dapat duit banyak, mabuk pergi mana-mana, tak payah susah, belajar jadi qori terbaik, ambil ke sana, jabat dengan juara. Okay, dapat 5 juta rial nanti, 20% bagi anak. Adalah. Okay. Jadi nak kata negara Arab Saudi walaupun kaya, tapi yang miskin, fuqara tu adalah. Sama macam Dubai lah, dia adakan Dubai, Old Dubai, New Dubai, sama macam tu. Okey, fayajibu fi qatlin ni'amah badanah. Ni dia punya nak bagi tahu misil macam mana. Tak semestinya kalau macam contoh, kalau nak kena cari yang serupa, macam ni nak bagi tahu. Macam nak serupa, kalau binatang macam ni apa dia punya misil dia tu. Okey, fayajibu fi qatlin ni'amah, dan wajib pada bunuh ataupun jekah ke ataupun halau burung ni'amah. Ni'amah ni apa? Burung unta. Burung unta ni termasuk daripada binatang saydil haram lah, yang tak boleh kita kacau. Maka wajib badanah,
seekor unta. Dia punya tu. Kita sebab tu nama burung unta. Okey. Jangan main dia punya apa, telur tu kan besar. Kalau kita curi kena kejar lagi. Itulah duk buat apa, burger-burger tu daripada situ. Sedap, orang cakap sedap tapi tak tahulah, Allahu a'lam. Okey, burung unta. Wa fi baqaril wahshi wa himarihi, dan pada lembu liar dan himar liar. Himar tu okey, tak tahulah kena kepada apa sebenarnya. Zebra ke kena kepada apa tak tahulah. Okey. Itu baqarah, okey, seekor lembu. Wa fil ghazal, dan pada ghazal apa ghazal? Kijang macam tu. Okey. Kena wajib oleh anzun. Anzun tu iaitu betina bagi maiz. Kambing betina yang cukup setahun. Wa baqiyatu suwaril ladzi lahu mithlun, dan bermula yang tinggal lagi daripada rupa-rupa bagi as-sayd alladzi lahu mithlun minan na'am madhkuratun, tu khabar itu disebut fil mutawwalat, dalam kitab-kitab yang panjang. Tengoklah, bacalah kitab-kitab lain, tengok banyaklah binatang haram ni apa je kat situ tu. Apa dia punya misal dia tu. Okey. Wa dzakara tsaniya fi qawlihi, dan sebut oleh musannif akan yang kedua. Tadi sebut yang pertama daripada tiga perkara ni. Fi qawlihi, pada kata musannif, au ni litakhir, au qawwamahu, ataupun menilai. Okey, menilai akan dia tu ayil misla, menilai akan dia tu akan misil bidarahima, dengan beberapa dirham, biqimati Makkah. Okey, dengan nilai Mekah, mata wang Mekah, yaumal ikhraj, pada ketika hari ikhraj. Okey, ketika dia keluarlah. Okey. Tu alal asah. Di sini macam mana nak takwim nak nilaikan. Okey. Contoh macam mana contoh? Ni binatang ni kamu tadi bunuh, pergi halau dia tu. Okey, ini nilai dia ni berapa dirham ni. Tadi kena sembelih, misil ataupun dinilaikan. Takwim kat sini ibrah dia dengan dua orang adil. Okey, sebab tu disebut sini al-ibrah bi taqwimi adlain. Al-ibrah tulis dekat masalah takwim. Siapa nak nilaikan ni? Kita sendiri ke ataupun siapa? Al-ibrah bi taqwimi adlain min ahli al-haram. Ibrah standard dia tu piawaian untuk menilai, nak menilai berapa nilai rial, sekarang ni rial lah, iaitu dengan dua orang yang adil daripada ahli haram. Kamu ni binatang macam mana? Tadi saya ambil video ni, saya foto baling, ni binatang ni. Binatang ni kalau ni dua orang adil ahli haram kata ni senilai macam ni kalau dekat tempat kami ni. Keluarkan yang tu. Okey. Kemudian dah qimah tu untuk apa? Washtara biqimatihi, dan beli ia seseorang itu tu dengan nilainya itu ta'aman, akan satu makanan yang mujzi'an fil fitrah, yang memadai pada fitrah, pada zakat fitrah. Sebab tak boleh bagi nilai, kena bagi makanan. Wa tasaddaqa bihi, dan bersedekah ia dengannya, bit'am itu tu ala masakinil haram wa fuqara'ihi, di atas orang-orang miskin haram dan fuqara'nya. Wa dzakara al-musannifu tsalitsa fi qawlihi, dan sebut oleh musannif akan yang ketiga daripada perkataannya. Kata musannif ni yang ketiga dalam takhir ni, au sama an kulli muddin yauma, ataupun dia puasa dari ganti an lil iwab, ganti daripada tiap-tiap satu mud satu hari. Berapa makanan dapat nilai tu? Contoh dapat dalam 40 kilo. 40 kilo tu berapa mud contohnya? Satu mud sehari. Okey, sehari semut mana contoh nilai dia tu, contoh nilai dia dapat dalam 40 kilo. Contoh ditakdirkan 40 kilo tu berapa mud? Okey, contoh dapat dalam 20 mud lebih. 20 mud lebih. Okey, so 20 hari lah. Tapi yang lebih tu, yang tak sampai satu mud tu, wa in baqiya aqallu min muddin, dan jika kekal mana berbaki kurang daripada satu mud, so ma'anhu yauman, hendaklah dia berpuasa ganti daripada aqal min mud itu tu sehari juga. Okey, sebab apa? Takmilah lil munkasir. Nak takmilah lil munkasir. Okey, tak cukup yang mana kita kata fakah lah, mana 0.6 mud macam tu, tu dia puasa sehari juga.
Wa in kana saydu mimma la misalah. Waktu macam mana pula jika binatang tadi itu tidak ada misil baginya? Wa in kana saydu mimma la mislalah fa yatakhayyar baina amrayn, maka hendaklah dia memilih di antara dua perkara. Zakarahum al-musannifu, sebut akan kedua-duanya oleh musannif fi qawlihi, pada katanya akhraja biqimatihi ta'aman, adalah dia mengeluarkan dengan qimahnya, qimah bagi as-sayd ta'aman wa tasaddaqa bihi, dan hendak bersedekah, ya sama saja yang menilai dua orang yang adil daripada ahli haram. Aw sama an kulli muddin yawman wa in baqiya aqall min muddin sama anhu yawman. Okey. Wal khamis, dan yang kelima, ad-damul wajib. Okey, dam yang wajib bil wat'i, dengan sebab wat'i, dengan sebab jima'. Apa ni? Tapi ni syarat dia min aqilin, daripada orang yang berakal. Abinin, yang sengaja. Alimin bit tahrim, yang mengetahui dengan kata haram. Sawa'un jama'a fi qubulin aw dubur, sama ada dia jima' pada kubul depan faraj ataupun dubur pada dubur, kama sabaq, sebagaimana barang yang telah lalu ia. Cuma jima' pada dubur itu berdosalah. Okey. Wa huwa, dan ia ay hadzal damu, ini dam al-wajib, yang wajib, ala tertib, di atas tertib, bukan takhir. Fayajibu bihi, maka wajib dengan sebabnya, basababiyah, dengan sebabnya bihi bi apa? Bil wat'i, dengan sebab wat'i itu tu awalan, pada mula-mula badanatun. Ta tu lil wahdah, bukan ta li taknis, seekor unta. Okey. Waktu telaku, dan diitlak, digunakan diitlak akan kalimah badanah itu ala zakar wal unsa minal ibil, tak kira betina ataupun jantan. Okey, badanah. Okey. Badanah pun samalah, yang memadai pada bab udhiyah. Berapa tahun kalau unta? Berapa tahun? Okey. Waktu telaku ala dzakar wal unsa min al ibil, fa illam yajidha fa baqaratun. Jikalau tak jumpa. Okey. Badanah fa baqaratun, maka seekor lembu. Fa illam yajidha fa sab'un min al ghanam. Tak jumpa lembu, 7 ekor daripada kambing. Cuba kira balik 7 ekor daripada kambing berapa? Okey. Fa illam yajidha, dan jikalau tidak mendapat, ia akan sab'an minal ghanam, qawwamal badanata, nasaya hendaklah dia menilaikan akan satu bananah, seekor unta tadi itu berapa nilai dia? Bidarahima, dengan beberapa dirham, bi si'ri Makkah waqtal wujub. Okey, dengan nilai dirham, itu rial lah sekarang ni, dengan harga Mekah. Okey, waqtal wujub, pada waktu wujub. Kemudian washtara biqimatiha ta'aman wa tasaddaqa biha ala masakin al-haram wa fuqara'ihi. Macam biasa, wala taqdira fil ladhi yadfa'u li kulli faqirin wala tasaddaqa bidarahimi lam yujzi'hu. Dan tidak ada takdir pada sesuatu yang diserahkan, yudfa', yang diberikan kepada tiap-tiap fakir. Okey, walau tasaddaqa bidarahim, dan jika lo sedekah ia dengan dirham, lam yujzi'hu, tidak memadai akannya. Tak boleh nak takdir dengan dirham. Okey, dia kena apa? Bagi makanan. Fa illam yajid, dan jika tidak mendapat ia akan makanan, mana tahu benar-benar imkan, makanan pun tak ada. Shama an kulli muddin yawma, puasa daripada tiap-tiap mud sehari. Bayangkan kalau kita kata seekor unta sekarang ni, kita katalah dalam 5,000 rial, kita kata biasa macam tu, 5,000 rial, berapa mud bagi beras tu? Berapa mud? Contohlah lebih kurang dalam 100 hari lah. Tapi tak syarat di sini, tak syarat tatabu'. Okey, polos lah, nampak tak? Sebab tu kena hati-hati. Okey, kemudian tengok, wa'lam, dah hendak ketahuilah oleh engkau annal hadiah, bahawa sesungguhnya binatang yang disembelih untuk diberi kepada penduduk haram, ala qismain, di atas dua bagai. Ahaduhuma, salah satu daripada keduanya, makana an ihsar, barang, iaitu al-hadyu itu makana an ihsar, adalah ia dari sebab ihsar, dengan sebab dikepung ataupun ditahan daripada meneruskan perjalanan ke haji. Wa hadza la yajibu ba'thu ila al-haram. Ini wa hadzal hadyu, binatang sembelihan itu tu tidak wajib diutuskan. Okey, la yajibu ba'thu, tidak harus mengutus akan dia tu ila al-haram, kepada tanah haram. Okey, bal yuzbahu fi mawdi' al-ihsar, bahkan
wajib disembelih di tempat dia mana ditahan. Contoh nak masuk dekat mana? Ditahan dekat Oman. Dekat Oman lah kena sembelih. Okey. Bila kata tak wajib dihantar sembelihan tadi itu kepada tanah haram, mana tak wajib, boleh difahami, iaitu boleh nak hantar. Kalau ada contoh ada tausil ke, hantarlah. Boleh. Okey. Wasani, dan yang kedua, al-hadyul wajib bisababi tarki wajibin aw fi'li haram. Iaitu binatang ini sembelih yang wajib dengan sebab meninggalkan perkara yang wajib ataupun dengan sebab melakukan perkara yang haram. Wa yaqtasu dhabhuhu bil haram. Maka ini ni tertentu oleh sembelihnya dhabhul hadyi ini bil haram, di tanah haram. Wa dzakara al-musannifu hadza fi qawli, dan sebut oleh musannif akan ini fi qawlihi, pada katanya kata musannif, wala yujzi'uhu al-hadyu, dan tidak memadai akan seseorang asy-syakhsa al-hadyu oleh sembelihan, walal it'am, dan it'am beri makanan ni pada yang dah ditakwim kemudian diberi makanan, illa bil haram, melainkan di tanah haram. Ni wajib untuk diberikan kepada penduduk tanah haram, tak boleh diberi kepada negara lain, di Afrika dan sebagainya. Okey, wa aqallu ma yujzi'u ayyudfa'al hadyu ila thalathati masakin aw fuqara. Dan sedikit-sedikit paling kurang barang yang memadai ia ma yujzi'u, ialah ayyudfa'al hadyu, bahawa diberikan akan sembelihan itu tu ila thalathati masakin aw fuqara, diberikan kepada 3 orang miskin dan fuqara. Okey. Dekat sini maksudnya pembahagian tu diberikan kepada memadai, diberikan, jika diberi kepada 3 saja dah memadai dah. Okey. Ini tugas kepada kerajaan Arab Saudi lah. Dah sembelih kan, ada pusat penyembelihan tu, dia orang dah tahulah siapa nak dibagi tu. Okey. Wa yujzi'uhu ayyasuma. Okey, dan memadai akan asy-syakhsa ayyasuma, bahawa berpuasa ia haitsu syaa, sekira kehendak ia. Okey, di mana haitsu makaniya, di mana hendak ia, min haram atau ghairi, daripada tanah haram ataupun selainnya. Untuk yang kena puasa pula, sama ada dia nak puasa dari tanah haram ataupun di selain tanah haram, ketika balik ke di luar tanah haram boleh. Okey. Wala yajuzu qatlu saidi al-haram. Banyak ni, antara banyak, sebab kena tengok ni banyak silap. Kat sini nuskah antara tadi tu wa yujzi'u, di sini wa yajuz. Haram muhrim. Wala yajuzu qatlu saidil haram, dan tidak boleh membunuh binatang haram. Okey. Walau kana mukrahan 'ala al-qatli. Dan jikalau adalah seseorang itu, asy-syakhs itu mukrahan, diikrah, dipaksa, 'ala al-qatli, di atas bunuh. Okey. Tak boleh. Sebab tu ingat benda yang dibolehkan ini ni mana istilahnya apa? Ad-dararu, banyak istilah ad-darar, la yudfa'u bid-darar. Kemudaratan tidak boleh ditolak dengan kemudaratan yang lain. Seperti contoh, kita dipaksa, kalau macam tu, cepat sepak budak ni, contoh. Kalau tak sepak, tembak dia kata. Memang dah periksa betul. Maka kat situ dibolehkan uzur. Okey. Tapi kalau paksa berzina dengan dia, paksa bunuh orang lain, tak boleh. Okey. Atau kata saya dipaksa. Nampak tak? Ni banyak. Ni sebenarnya banyak kes-kes yang macam ni, yang kata bukan kata menafikan tak ada langsung. Ni ingat, bila kes rogol, wala'idzabillah, dia memang betul-betul kadang-kadang ada kes rogol. Kadang-kadang suka sama suka, tapi lelaki tak nak tanggungjawab. Perempuan marah. Macam mana ni? Geram dia ni. Pergi balik polis, cakap dia kena rogol, settle, kena penjara. Nampak tak? Dalam masalah penjara macam ni, antum kena tahu realiti dia. Penjara ada tak dalam Islam? Ada. Okey. Kemudian apa sebab bila kita tak pernah pergi penjara, tak pernah berborak dengan orang yang bercerita tentang penjara. Siapa pernah pergi penjara sini? Tak pernah. Okey, jangan pergi penjara dengan sebab antum dimasukkan dalam penjara. Ziarah ataupun bagi kuliah ke apa semua tu. So, ana ada ustaz ana, dia orang bahagian dakwah dalam penjara, so banyak pengalaman lah. Kisah-kisah mistik tu banyak lah, bunuh, buat dadah, macam-macam. Tapi nak bagi tahu apa surah dia,
Apa bila seseorang dipenjarakan tu dalam 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, lelaki, apa terjadi kepada keluarga dia? Dia boleh je nak nafkah. Nampak tak? Bulan-bulanan tak masalah, ada yang tak ada bercerai, tak lazim. Tapi apa kesan daripada situ tu? Dekat sini berlaku masalah iaitu isteri dan suami. Mereka suami isteri biasa ada melakukan hubungan suami isteri, tapi bila ada sebab penjara terhalang macam tu. Sebab tu dalam Islam penjara tidak menjadi penghalang bagi nak melakukan hubungan suami isteri. Sebab tu nafkah dia tu kadang-kadang dengan sebab tak dapat lama tu, misalnya dia akan curang dan sebagainya. So dengan sebab ni, okey, sebab tu sebagai asatizah kita pun mencadangkan bagi penjara-penjara ni ada satu bilik khas. Kan boleh ziarah macam ziarah suami dia, bukan semua dalam penjara tu semua bersalah. Okey, kadang-kadang disabitkan kesalahan saja, maksudnya tertuduh saja. Okey, dalam tempoh macam tu berbulan-bulan nak tunggu tu takkan semata-mata jumpa. Biasa kita tengok dalam drama, call depan, kena call juga. Sebab apa? Dia kedap suara kan, macam tu saja. Okey, maka sebagai asasiyah kita ni, ya betul lah ni, memang kepada maqasid syariah dia mencadangkan supaya adanya bilik ziarah tu yang boleh melakukan hubungan suami isteri, Mungkin kata buat apa dibina di sini. Tak, ni sebab apa masalah ni. Nanti yang dalam penjara dah tak keruan, yang dekat rumah pula dah akhirnya curang dan sebagainya. Perlu ni kepentingan ni, maqasid syariah termasuk juga ni nak menjaga maruah tu, okey, keturunan tu. Sebenarnya masalah ni dah ada beberapa penjara yang dah buat. Maksudnya dia orang dah sediakan bilik ziarah, tapi dia orang bagi masa sejam je. Ziarah bilik tu mana suami isteri boleh dalam masa sejam dia ziarah apa-apa buat setelah sejam je. Dan dah ada sebahagian penjara dah buat macam tu. Okey. Dan Ana tahu pula ni cerita daripada Ustaz Ana. Dia kata kadang dia orang bila ni nak orang kata gurau lah. Dia boleh tengok dah lepas keluar senyum je orang tu. Tak? Mana orang dah tunai lah hak dia orang tu. Dapatlah tertunai hak dia orang tu. Nampak? Maksudnya apa? Babak penjara dan sebagainya ni kan, hak-hak macam ni antum kena pandai lah. Jangan kata benda buat apa nak jaga masalah orang-orang masuk penjara. Tak, jangan. Mereka kadang-kadang ada peluang nak taubat, bahkan mereka tu kadang-kadang lebih baik daripada kita. Okay? So kalau dipaksa bunuh tak boleh. Walau ahrama, dan jika seseorang ni masalah pula, walau ahrama, jika seseorang tu ihram thumma junna sama juga salah satu daripada fi'il yang lazim bina majhul. Ingat, antum ketika mana nak kritik someone, yang video anak cakap tu, yang seorang profesor tu ditanya maujud dia kata itu isim fa'il, tu pun dia pun tak tahu jawapan. Kita nak rod, tak boleh semata-mata kita tahu macam ni saja. Mana cari jawapan ni? Kat mana nas tu? Bapa selalu sebutlah benda ni ada fi'il lazim bina majhul. Seperti junna. Okey? Junna, dia punya isim fa'il dia majnun. Majnun tu bukan yang digilakan, tapi yang gila. Al-mutasifu bil junun. Okey? Macam tadi tu, maujud. Begitu juga dengan zukima, yang sesama hidung. Orang yang sesama hidung namanya mazkum. Bukan yang disesama hidung, mana yang sesama hidung. Nak macam ni tau, anak buka kitab apa? Kat mana? Alkitab. Anak buka kitab Sibawai. Orang buka malam tu, buka. Alhamdulillah jumpa bab dia tu. Bab di mana fi'il yang lazim bina majhul ada disebut dalam tu. Baru kuat. Tapi ingat, kita pun dah dilatih oleh baba, maksudnya boleh je nak tasaddur, nak dapatkan syuhrah tu. Rock profesor kat video dia tu, apa lagi? Boleh je nak cut. Waktu kita komen. Memang menang lah kita. Siapa nak rot? Dah memang jawapan dia kat situ. Tapi apa hasil lepas daripada itu? Kita akan jadi syuhrah. Hebatlah dia ni. Kemudian ni Masya Allah apa semua tu jadi kemana hilangnya? Akhirnya kita daripada niat nak cari kebenaran, akhirnya sebaliknya. Okay? Wala'ayadzabillah. Kena jaga niat. Siapa nak sampaikan benda-benda? Tak tulis kat Facebook. Tahu sampaikan kat siapa? Kantum lah. Siapa lagi? Okay? Walau ahrama thumma junna. Kemudian dia pingsan. Gila. Okay? Faqatala saydan. Dah gila tu. Dia mana tahu apa-apa. Sebab tu apa? Ingat. Syarat nak mujahid, nak jadi ghuzah, jadi ghazin, tu kena orang yang berakal. Jangan bawa, tak apa jom kita ramaikan, panggil semua.
anak semua lelaki kat tempat kita tu. Cepat bagi mereka pistol semua, cepat darurah pun tak boleh bagi sembarangan. Kan pastikan bukan musuh ni tembak, member sendiri ni tembak semua tu. Okey. Faqadara Saidan, dah gila, kemudian dibunuh Saidan. Maka ketika itu dia kena dhaman tak? Maksudnya dia kena bayar dam tak? Lam yadmanhu fil azhar. Maka tidak dhaman ia akan Saidan fil azhar, pada pendapat dalam mazhab Syafi'i yang azhar. Azhar ni bila azhar itu khilaf dalam qaul bainal qaulain atau aqwal Syafi'i. Bagi Imam Syafi'i sendiri. Seperti umrah tu wajib ataupun tidak. Pendapat azhar wajib sekali. Wa yajuzu qat'u syajarihi. Okey. Wala yajuz, dan tidak harus, tidak boleh qat'u syajarihi, memotong akan tanamannya, pokok syajarihi, syajaril haram, ayil harami. Kat sini kena beza. Jangan salah, tak pandai mufradat, khalas tafsir ikut kepala, nak ke neraka situ tu, ikut tafsir sembarangan tu. Okey, seperti apa dalam Al-Quran, wan najmu wasyajaru yasjudan, wan najmu, dan bintang, okey, wasyajaru, dan pokok-pokok, yasjudan, sujud kedua-duanya, sujud kepada Allah. Tu macam mana tu bintang sujud? Bintang ni macam mana bintang sujud? Sini ni an-najmu, sini bukan bintang, di sini an-najmu bukan bintang. Okey, dia beza syajar. An-najmu iaitu tanaman, tumbuhan yang tidak ada batang yang keras, seperti mana padi, lalang-lalang macam tu. Okey, iaitu mala saqalah, yang tidak ada sak baginya. Syajar, barang yang ada sak baginya, seperti pokok mangga macam tu. Orang sains dulu apa dipanggil yang ada yang keras macam tu? Macam sains dulu tu, form 1, form 2 dulu, apa nama dia? Sel apa nama dia? Yang sebab keras tu. Habis dah, sebab tu apa? Belajar banyak benda yang kita belajar tu sebenarnya banyak dah lupa dah. Okey. So kat sini syajar tak boleh. Pokok-pokok dekat tanah haram tak boleh. Wa tudmanu syajaratul kabirah bi baqarah. Kita tahu nak try kuat, tangan baru lepas operate rasa macam kuat balik. Dia tumbuk pokok tu habis tumbang. Okey, pokok yang besar kena dhaman. Wa tudmanu syajaratul kabirah bi baqarah. Kena sembelih lembu. Wasaghiratu bisyah, pokok yang kecil, yang syajar yang ada batang keras tu, dengan syah, seekor kambing. Okey, kullu minhuma bi sifatil udhiyah, tiap-tiap daripada kedua-duanya, baqarah dan syah itu dengan sifat udhiyah, maknanya yang memadai bagi udhiyah. Wala yajuzu aidan, dan tidak harus juga aidan qat'u wala qal'u nabatil haram. Tengok di sini, yang bahasa Arab ke depannya juga. Wala yajuzu aidan qat'u wala qal'u nabatil haram. Tidak harus juga memotong dan mencabut tumbuhan nabatil haram. Okey. Ke sini tahu ni kena baca qat'u. Tak boleh baca qat'un. Asalnya wala yajuzu aidan qat'un nabat wala qal'un nabat. Macam tu asalnya. Tapi ingat, bila dia punya mudhafun ilaih dia sama, maka dibuang mudhafun ilaih pada yang pertama, tapi dibaca mudhaf pada yang pertama itu dalam rupa ada mudhafun ilaih. Okey? Maknanya contoh, asalnya macam ni, wala yajuzu aidan qat'un nabat wala qal'un nabat. Okey, mudhafun ilaih bagi kedua-dua, bagi qat'u dan qal'u itu sama, iaitu nabat. Tapi dibuang mudhafun ilaih pada yang pertama qat'u, tapi qat'u dibaca sama, seolah-olah dia ada mudhafun ilaih dia. Dalam mata alfiah mana sebut? Dalam alfiah sebut mana? Mana? Nak kata antum, saya melihat rumah dan kereta Zaid. Takkan dia boleh dua. Kalau orang tak pandai, dia kata ra'aitu dara Zaidin wa sayyarati Zaidin. Tu orang mula-mula baru belajar bahasa Arab. Naik level sikit. Ra'aitu dara Zaidin wa sayyaratihi. Okey sikit. Yang naik kelas lagi. Ra'aitu dara wa sayyarati Zaidin. Ni
wa yuhdhafu tsani. Betul apa? Wa yuhdhafu tsani fa yabqa al-awwalu ka halihi bihi idza yattasilu bi syarti 'athfin wa idafatin ila mithli alladhi lahu adafta al-awwala. Ambil kepala dia tu. Wa yuhdhafu tsani. Wa yuhdhafu tsani fa yabqa al-awwalu. Okey. Tu tengok tu. Baik ke berapa tengoklah. Okey, dan tidak harus juga mencabut memotong atau mencabut tumbuhan di tanah haram yang allazi la yastanbituhun nas, yang tidak menuntut tumbuh akan itu oleh manusia. Yang manusia bukan ditanam oleh manusia, yang ditanam supaya nak diharapkan tumbuh. Bal yambutu bi nafsihi, bahkan tumbuh ia dengan sendirinya. Okey? Di sini janganlah faham masuk ke ilmu kalam pula. Maksudnya ada yang istiqlal daripada boleh menumbuh dengan dirinya sendiri tapi dengan qudratullah. Kasih tengah bab ni. Okey, jangan di bab kalam macam tu. Okey. Ingat, berbicara ilmu ikut dia punya fun dia tu. Contoh macam najis contohnya. Dia dalam fiqh beza ain dengan sifat dia tu. Okey, bukan ain najis kemudian dimaafkan, ada beberapa kalau tertinggal salah satu daripada bau, rasa dan warna. Kalam ini ni kalau dinilai dengan ilmu kalam, ilmu makulat, tidak salah. Sebab rasa, bau, warna tu arad. Mana benda boleh arad ada tanpa jauhar? Mesti kan ada ain. Bermaksud tidak boleh dipisahkan bau, rasa dan warna tu daripada ada ain najis. Masuk ke situ habislah. Nampak tak? Okey, ni kalam fuqaha. Okey. Sebab tu orang yang banyak bercakap dengan mantik, dengan makulat secara tepat macam tu tak ada kawan. Susah nak cakap dengan dia tu. Okey? Kalau cakap betul-betul, cara macam tak ada salah langsung. Tapi ingat, orang yang mantik padu, makulat padu, kalam ni ahli kalam, mereka cakap dengan tepat. Kalam mereka susah nak salah. Mereka tak ada majaz. Cakap tepat macam tu. Okey? Sebab tu baca sini ilmu kalam harus betul percakapan dia, sebab banyak qaid. Sebab tu baca kita mawaqif tu. Pejak macam ni apa? Benda basic pun tapi dia qaid. Sebab apa? Nak ikhraj, mana yang nak keluarnya, mana nak masuk semua tu. Okey, tu beza. Ammal hashishul yabis, adapun rumput-rumput lalang-lalang yang kering, fa yajuzu qat'uhu la qal'uhu, harus potongnya. Nak potong tebas boleh, tapi la qal'uhu, tidak boleh cabut. Okey. Wal muhillu bi dhammil mim ayil halal. Okey. Dan bermula muhil bi dhammil mim ayil halal, itu muhil tanah halal. Bukan muhil iaitu dengan mana halal. Wal muhrim, iaitu muhil ni orang yang bukan ihram. Okey. Wal muhrim, dan orang yang melakukan ihram, fi dzalika, pada demikian itu. Okey, fi dzalikal hukmi sabiq sawaun, sama saja hukum mencabut ni tak boleh. Sekalipun orang tu di tanah haram tak melakukan ihram pun, dia bukan muhrim, dia muhil. Okey? Dia dalam keadaan halal, bukan ihram haji, bukan ihram umrah, tak boleh. Okey? Walamma faraghal musannifu min muamalatil khaliq, dan tatkala selesai oleh musannif daripada muamalatil khaliq, daripada muamalah, perbicaraan tentang muamalah khaliq, wahya al-ibadat, ini ibadat ni, rubuk ibadat. Akhadha maksudnya apa? Ngambil. Sini dengan akhadha fi'il syuru', dengan mana memulai, dengan mana syara'a. Okey, sebab tu akhadha yatakallam biasa banyak situ. Kalau akhadha yatakallam apa? Dia bukan ma'khuz, tak sah kalam ni. Dia kata akhadha yatakallam, mana memulai ia musannif yatakallam, berbicara. Okey, dengan mana fi'il syuru', mana akhadha memulai ia musannif fi muamalatil khalaiq, pada muamalah, pada perbicaraan, fi muamalah ai fi bayani muamalatil khalaiq, muamalah khalaiq jamak bagi khaliqah dengan makna makhluk. Okey, dengan makna khaliqah dengan makna makhluqah, mana makhluk lah. Ada kata khalaiq, makhluqat, sama juga macam syara'id, syurut, sama saja. Faqal, maka berkata ia kitabu ahkamil buyu', masuk kepada rubuk muamalat. Ini kita tawaquf. Allah taala a'la wa a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا عما ولا تعذبنا الى يوم القيامه انك على كل شيء قدير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين المخلصين المحققين المدققين الموفقين. اللهم وفقنا لاصابه الصواب والحق وزينا بالاخلاص والصدق واختمنا بالحسنى في لطف وعافيه يا ارحم الراحمين.
اللهم إنا نستودعك ما حفظنا وما قرأنا وما علمتنا من هذا الكتاب فردده إلى عند حاجتنا إليه إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.